Firstly, saya harap anda tahu apa yang saya share di dalam video ini adalah personal recommendation saya sahaja sebagai seorang ibu yang menggunakan kaedah-kaedah ini kepada anak-anak saya sendiri semasa mereka berusia 1 hingga 3 tahun, usia toddler dahulu. Bukan professional recommendation kerana saya tidak ada sebarang pentauliahan profesional untuk mengajar parents cara mengendalikan behavior anak masing-masing. Kenapa? Kerana saya tak minat. Bidang tu saya tak minat. Jadi mohon janganlah ibu bapa tanya soalan, "Puan, macam mana saya nak kendalikan behavior anak saya yang begini, yang begitu?" Kerana saya bukanlah orang yang arif untuk menjawabnya. Anda boleh rujuk kepada yang lebih pakar, misalnya kaunselor kanak-kanak ataupun child development specialist. Okey, kaedah ini diperkenalkan oleh seorang pediatrician USA iaitu Dr. Harvey Karp. Dr. Harvey adalah guru saya untuk pentauliahan teknik pantas, tenangkan dan tidurkan bayi newborn 0 hingga 3 bulan. Dan ramai yang memang kenal saya sebagai konsultan yang ajar teknik pantas tenangkan baby. So inilah guru saya. Orang yang sama juga yang mengajar teknik mengendalikan behavior toddler. Kerana dia seorang pediatrician, jadi memang tugasnya memahami dan menghadapi baby sampai kanak-kanak. Di situlah sejarahnya saya berjumpa dengan Dr. Harvey dan approach-nya, dan di situlah bermulanya saya memilih untuk amalkan saranan beliau. Teknik bercakap dengan toddler ini dipanggil sebagai fast food rules atau short formnya FFR. Kenapa nak cakap dengan toddler gaya macam di restoran makanan segera? Kerana selalunya kalau kita ke restoran fast food ini, conversation biasa ialah staff counter akan membuka bicara. Misalnya, "Your order, sir?" Sebagai tanda bahawa I am listening, I'm ready at your service. Dan kita mungkin akan cakap 1 large fries, 1 burger and 1 coke. Staff akan ulang, 1 large fries, 1 burger, 1 coke. Itu sahaja? Anything else? Kita akan kata no misalnya, dan staff akan balas kembali, "Okay, 1 large fries, 1 burger, 1 coke. Total RM20, sir." Apa yang berlaku ialah staff akan mengulang order kita, menu kita, sebelum memberikan arahan seterusnya ataupun menjalankan misi beliau seterusnya, iaitu meminta bayaran daripada kita. Apa yang beliau lakukan adalah untuk mendapatkan trust daripada pelanggan bahawa dia faham apa yang kita mahukan dan dia telah registerkan order yang sama seperti yang kita harapkan. Then only dia akan proceed dengan misi sebenarnya, iaitu meminta bayaran daripada customer. Idea yang sama kita gunakan ketika bercakap dengan toddler, kerana toddler mempunyai vocabulary dan juga pemahaman yang terhad kepada sesuatu perkara. Mereka tak kisah apakah penjelasan di sebalik kenapa itu tak boleh dibuat ataupun kenapa itu tak boleh terjadi. Bila mereka telah marah ataupun upset, apa yang mereka mahu dan pentingkan daripada ibu bapa ialah adakah ibu dan ayah saya faham dan nampak dan aware dengan apa yang saya rasa ketika ini. Kerana itu, anak kecil suka ulang dan ulang dan ulang sebarang ayat ataupun permintaannya selagi kita tidak memberikan sebarang respon bahawa, "Yes, Mami dengar." Oleh itu, konsep FFR ini digunakan. Kita perlu ulang apa yang anak rasa supaya anak mendapat kepercayaan bahawa yes, ibu faham, ibu dengar. Bila anak telah percaya bahawa ibu faham, ibu dengar, automatically kita akan lihat anak lebih bertenang dan lebih fokus untuk mendengar penjelasan atau alasan kita seterusnya. Misi akhir kita memang mahu berikan penjelasan kenapa ia tak boleh, kenapa ia perlu begini. Dan itu tidak boleh terus dilakukan tanpa kita acknowledge atau sahkan kepada anak bahawa yes, Mami faham, ini sebenarnya yang awak rasa, tetapi ini yang sepatutnya terjadi. FFR ada 3 langkah.
Yang pertama, short phrases. Kita pendekkan ayat atau perkataan. Yang kedua, ulang short phrases tersebut beberapa kali. Yang ketiga, ulang short phrases tersebut beberapa kali dengan penuh ekspresi yang sebenar. Kesemua tiga langkah ini membentuk apa yang kita panggil sebagai langkah toddleris. So, FFR ada 3 langkah, di mana 3 langkah ini kita panggil sebagai toddleris. For example, anak anda tak mahu naik car seatnya dan dia mungkin dengan upsetnya tunjuk ke car seatnya dan sebut, "Adik tak nak, adik tak nak, adik tak nak." Anda duduk sama level dengan mata anak dan sebut kembali kepadanya, "Adik tak nak, adik tak nak, adik tak nak." Dan kemudian anda terangkan dengan pendek dan simple, "I'm sorry, tapi kita nak pergi mall. Kalau adik tak duduk car seat, nanti jatuh, sakit, bahaya." Selalunya, ketika anda mengulang dan mengulang ayat "saya tak nak, saya tak nak", automatically anda akan melihat anak lebih fokus memandang kepada anda. Ataupun amukannya akan a little bit tone down kerana dia mungkin memberi perhatian kepada reaksi yang sama, yang meniru apa yang dia rasa. Dan apabila anak telah lebih fokus dan tone down ataupun lebih calm, inilah masanya anda terangkan dengan quick but simple kenapa dia perlu duduk di car seatnya. Angkat dan letak sahaja anak di car seatnya dan teruskan perjalanan anda. Di sepanjang perjalanan, anda boleh terus puji sikap anak. "Thank you adik, you are such a good boy. We are going to mall. Mari kita nyanyi lagu. Habis lagu ni kita sampai mall. Jom nyanyi lagu Baba Black Sheep." For example, supaya anak boleh kekal bertenang dan distracted dengan melihat aksi anda menyanyi misalnya. Pastikan anda ulang short phrases dengan penuh perasaan. Secara logiknya, jika anda sendiri sedih tentang sesuatu dan anda meluahkan perasaan kepada seseorang, misalnya rakan anda, dan dia hanya membalas dengan ayat, "Saya faham apa awak rasa." Walaupun perkataannya itu menenangkan, tetapi secara emotionally, kita tidak rasa connected atau terhubung dengan orang tersebut. Tetapi, jika orang yang mendengar boleh membawa emosinya sama level dengan kita. Misalnya, dia juga turut menangis mendengar cerita kita. Atau even better, dia datang dan peluk, menangis bersama-sama kita. Kita akan rasa sangat lega. Walaupun kita tahu orang itu tak dapat pun selesaikan masalah kita. But ia tak penting. It does not matter. Bila kita sedih, kita hanya perlukan seseorang yang kita rasa boleh faham, boleh dengar tanpa cuba menilai atau explain atau pandai-pandai bagi solution kepada kita. Itulah teori di sebalik konsep FFR ini. Maka pastikan anda jangan rasa segan untuk buat dengan sepenuh hati. Meniru, mimik, emosi dan juga level energi anak. Meniru perkataan anak terlebih dahulu sebelum menjalankan misi sebenar kita mungkin kelihatan kelakar, tetapi sebenarnya ia sangat efisien. Anda bayangkan dalam situasi yang biasanya saya lihat, contoh, bila ibu meminta anak mandi, kebanyakan ibu dan ayah mungkin akan berkata, "Jom mandi, Siti nak mandi tak? Jom mandi." Anak mungkin akan sebut, "No, tak nak," sambil bermain misalnya. Dan mungkin ibu dan ayah menunggu. Kemudian ibu tanya lagi, "Jom mandi, Ain?" "Tak nak." Dan kemudian mungkin ibu dan ayah sudah hilang sabar dan angkat anak masuk ke toilet. Mengamuklah anak tersebut. Kerana secara logiknya, pada fikiran anak, bukankah tadi ibu telah bertanya tentang pendapatnya nak mandi ataupun tak? Dan dia telah bagi tahu, tak nak.
Jadi kenapa ibu tak faham jawapannya? Kerana itu penting beritahu anak bahawa yes, mami faham, mami faham. Tapi barulah anda teruskan dengan tindakan ataupun explanation anda. Pastikan anda tidak skip step untuk ulang phrases dengan energy level seperti anak. FFR berkesan untuk mengurangkan tantrum anak sehingga 80% sahaja. Lagi 20% adalah normal untuk anak toddler kadang-kala tetap bertantrum kerana hakikatnya di dunia luar sana ada terlalu banyak situasi dan terlalu banyak faktor pencetus kepada rasa takut anak, rasa sedih, panik dan geram anak yang kadang-kala ibu bapa pun tak boleh kenal pasti, terutamanya kerana tata bahasa anak yang terhad untuk memberitahu apa sebenarnya yang membuat mereka sedih dan takut itu. Tapi tentulah sangat bagus jika pada kebanyakan hari dan keadaan anak tak perlu bertantrum. Maka ingat, FFR sahaja tidak boleh selesaikan semua isu tantrum anak. Tak boleh harap FFR semata-mata untuk selesaikan isu tantrum anak. Anda tetap perlu buat beberapa perkara berikut. Yang pertama, sentiasa pastikan buang siap-siap sebarang faktor pencetus kepada rasa takut atau marah anak. Misalnya, jika anak anda memang tak boleh tengok ayahnya pergi ke kedai atau naik kereta, tak kisahlah walau ke mana-mana, pasti dia mahu ikut. Tak perlulah anda saja-saja membawa dia menonton ayahnya menaiki kereta. Dia tentu tak faham pergi ke mana, lama atau sekejap. Memang betul, orang mungkin akan berkata, tak apalah, kalau dia dah nak mengamuk, guna sajalah FFR. Baik, hakikatnya, untuk berhadapan dengan toddler yang mengamuk, itu memenatkan. Bukan sahaja untuk ibu, untuk anak, malah untuk semua orang di sekeliling yang mendengar. Dan dengan pantasnya, boleh menukar suasana yang baik, yang aman, yang positif menjadi tegang dan muram. Situasi tegang dan muram akan selalunya buat ibu hilang fokus ataupun hilang sabar untuk menghadapi amukan dan tantrum anak. Sudahnya, anak juga jadi mangsa amarah ibu. Sedangkan, bukankah ibu ada pilihan untuk tidak memberi anak peluang melihat ayahnya pergi meninggalkannya menaiki kereta? Terutamanya bila ibu tahu ayahnya perlu segera pergi ke tempat kerja dan tak mampu untuk membawanya berjalan walau 1 atau 2 round terlebih dahulu. Yang kedua, anda boleh amalkan gossiping atau bergosip, iaitu anda memuji anak tetapi bukan secara direct, bukan secara berdepan kepadanya. Inilah nama gossiping. Anda memuji anak tetapi kepada orang lain, misalnya kepada nenek ataupun kepada objek lain, misalnya teddy bear-nya, ataupun kepada binatang peliharaan anda iaitu si tompok yang berada di rumah. Contohnya begini, katalah anak anda pada hari ini telah sangat baik duduk di car seat-nya ketika anda bawanya pergi ke kedai sebentar tadi. Bila sampai ke rumah, anda dapatkan teddy bear anak dan mula bergosip. Mr. Teddy tahu, tadi adik duduk car seat, tak nangis pun. Hebat kan adik? Itu contohnya. Kita sendiri akan rasa seronok bila orang memuji kita secara berdepan. Tetapi, mengaku sajalah, semua orang akan rasa lebih seronok dan lebih kembang bila sedar orang di belakang kita bercakap-cakap atau memuji atau berkata-kata tentang sesuatu yang baik mengenai kita. Pernahkah anda berhadapan dengan situasi di mana pertama kali anda melihat anak membuat sesuatu aksi baru? Misalnya pertama kali anda melihat anak menari
mengikut rentak muzik yang dia dengar dari TV. Anda dan orang sekeliling yang mungkin terkejut, tak sangka, tetapi terhibur dan bangga di dalam masa yang sama, mungkin akan mula buat reaksi seperti, "Wah, pandainya, comelnya." Anak yang sedang menari mungkin akan mula memberi perhatian kepada reaksi orang sekeliling. Dan dia mendapat mesej yang jelas bahawa orang sekeliling merasa terhibur dan mungkin kagum dengan bakatnya yang pertama kali mereka nampak. Walaupun tidak ada sesiapa yang secara direktnya memberitahu anak betapa kagumnya mereka dengan bakat anak, anak akan dilihat akan menari 2 kali ganda lebih ligat dan di mukanya serta tenaganya akan jelas memperlihatkan bahawa dia akan meneruskan aksi tersebut kerana dia tahu perbuatan itu menghiburkan dan membuat orang gembira. Itu di antara kesan gossiping bila kita menyedari bahawa orang lain mempunyai persepsi yang baik dan bagus tentang diri kita. Seterusnya, anda boleh mengajar anak cara untuk menunggu atau bersabar menggunakan konsep patience stretching. Pelajaran untuk bersabar dan menunggu ini sesuatu yang susah untuk anak kecil pelajari. Ini kerana mereka mempunyai self-control yang terhad. Mereka juga tidak boleh menjangkakan semua perkara yang berlaku di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, kerana anak tidak ada fahaman apa rasanya 2 minit itu? Sekejap lagi, petang nanti, esok dan macam-macam lagi. Untuk itu, ibu bapa perlu gunakan sebarang cara kreatif bagi melatih anak untuk menunggu sekejap. Antaranya, menggunakan kaedah patience stretching. Bila anda sengaja melambat-lambatkan memberi sesuatu kepada anak. Misalnya begini. Katalah anak anda meminta untuk makan biskut cracker kegemarannya ketika waktu high tea atau minum petang. Maka anda letak anak di tempat di mana dia boleh melihat anda memang sedang cuba prepare atau ambil biskut crackernya. Jadi dia akan menunggu. Kemudian, anda letakkan cracker di dalam bakul ataupun mangkuk. Tetapi jangan terus letakkan mangkuk tersebut di hadapan anak. Letakkan jauh sedikit, misalnya di kaunter dapur, tetapi masih boleh dilihat oleh anak. Dan kemudian anda pura-pura seperti lupa membasuh tangan. Seperti anda berkata, "Oops, Mami wash hand first, wait." Anda wash hand untuk beberapa saat. Anda ambil kembali mangkuk berisi cracker tadi dan barulah anda berikan kepada anak. Jumlah masa yang anda ambil atau sengaja delay kan sebelum benar-benar memberikan anak crackernya mungkin sekitar 10 second, 15 atau even 1 minit. Pertama kali, anak terpaksa menunggu ketika dia melihat anda menyediakan dan mengambil crackernya. Keduanya, anak perlu lagi menunggu ketika melihat cracker sudah tersedia. Memang untuk dia. Tetapi ibu perlu melakukan sesuatu yang penting sebelum boleh menyerahkan cracker tersebut kepadanya. Itu contoh patience stretching. Anda sengaja memberi anak idea dan bukti bahawa memang anda faham apa yang dia mahu. Memang anda sedang mengusahakan untuk menyediakan apa yang dia mahu. Apa yang dia perlu tahu adalah perkara tersebut akan diberikan kepadanya. Dia hanya perlu sabar sedikit sahaja, tunggu sedikit sahaja. Seiring dengan masa, anda boleh panjangkan tempoh anda sengaja mendelay barang yang diminta oleh anak. Cara lain untuk buat patience stretching ialah gunakan sebarang props atau alat atau objek yang boleh bantu anak rasa fokus atau distracted daripada menanti sahaja anda memberikan sesuatu yang dia mahukan. Misalnya, jam loceng comel ataupun jam pasir. Misalnya, jika anak mula rasa rimas duduk di kerusinya dan mahukan anda segera mengangkatnya,
Sedangkan ketika itu anda memerlukan 1 atau 2 minit lagi di dapur sebelum boleh mendatangi anak. Maka sebut kepada anak, 2 minutes, okay? Mami come back. Dan anda setkan jam loceng tersebut ke 2 minit. Ataupun anda boleh terbalikkan jam pasir dan beri isyarat kepada anak bahawa anda akan datang bila pasir habis terjatuh atau bila jam loceng berbunyi. Maka anak mempunyai suatu rujukan untuk menunggu. Seiring masa, panjangkan tempoh yang anda mahu anak menunggu. Anda juga boleh menggunakan lagu atau kiraan untuk memberi anak idea berapa lama dia perlu menunggu sebelum mendapatkan apa yang dia mahukan. Misalnya, bila anak bertanya, bila mami kita nak sampai? Anda boleh sebut, okey, kita count sampai 10, mesti sampai. Ataupun, okey, kita nyanyi lagu A, B, C, Z nanti, mesti kita sampai. Inilah antara cara kegemaran saya untuk buat anak menunggu. Memang kami akan menyanyi dan mengira. Dan ia sangat berkesan untuk saya. Cara kreatif terakhir yang boleh anda lakukan untuk mengajar anak bersabar ialah pilihlah perkataan-perkataan yang boleh anak kaitkan atau fahami atau relate. Misalnya, jika anak anda bertanya, bila nak pergi playground? Berbanding anda menjawab, petang nanti. Di mana obviously anak tak faham petang nanti tu bila, anda gunakanlah susunan rutin biasanya untuk dia faham. Misalnya, adik minum susu dulu, adik sleep, adik bangun sleep, playground time. Barulah anak anda dapat faham dan dapat sedikit idea bilakah playground time itu akan terjadi. Dan secara tak langsung sebenarnya anak akan lebih bekerja sama untuk mendengar dan mengikuti program yang anda susun, iaitu minum susu, tidur, baru boleh pergi playground. Trik-trik atau tips atau helah-helah yang saya berikan contoh tadi boleh juga anda lanjutkan untuk mengajar anak sharing ataupun berkongsi. Untuk berkongsi, anak mesti boleh bersabar dan menunggu. Maka inilah maksud saya. Apabila anda mengajar anak bersabar, anda boleh juga gunakan cara yang lebih kurang sama untuk ajar anak berkongsi. Tetapi, ibu janganlah ada expectation yang tinggi sangat. Kerana menurut pakar, konsep sharing atau berkongsi itu tidak boleh difahami dengan betul oleh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Mereka perlukan sekitar usia 4 tahun paling awal untuk benar-benar boleh faham konsep sharing. Bagaimanapun, groundworknya boleh dilakukan daripada sekarang. Cuma cara anda mengajarnya itu perlulah sesuai dengan level fikiran anak-anak kecil ni. Sebagai contoh, jika anak anda 2 orang berebut mainan yang sama, anda boleh kata kepada anak A, okey adik main sampai clock ni dekat number 1. Okey, clock number 1, time's up. Pastikan anda jaga masa. Bila jarum jam betul-betul menunjukkan number 1, anda perlu ingatkan anak, time's up, turn abang pula. Dan bila abang mula bermain, beritahu juga kepada abang. Okey abang, abang punya sampai number 2. See, nanti klik, klik, klik. Number 2, time's up. Sekali lagi, anda perlu jaga masa dan jangan biarkan mana-mana anak terbabas. Dan pastikan jugalah, janganlah set masa terlalu lama. Anak-anak kecil perlu belajar bersabar dan berkongsi secara berperingkat. Setakat 1, 2, 3, 4, 5 minit bagi setiap sesi kepada setiap anak itu sudah memadai. Kemudian anda boleh ulang dan ulang dan ulang sampailah kedua-dua anak merasa puas dengan mainan masing-masing. Ingat, anda tak perlulah setiap masa membelikan semua anak
dengan semua barang yang berbeza. Sekali-sekala, mereka memang perlu rasa berkongsi. Menggunakan semua cara kreatif yang telah saya sebutkan tadi bersama-sama dengan FFR, Fast Food Rules, yang telah kita pelajari di awal video tadi, akan dengan sangat banyaknya mengurangkan tantrum anak. Dan sekali-sekala memang betul, ada masanya walaupun anda telah beramal dengan semua tips yang diberikan, anda juga telah cuba applykan seni bercakap FFR, anak-anak tetap akan menangis dan protes kerana dia tetap tidak mendapatkan apa yang dia mahukan. Dia tidak bersetuju dengan apa yang anda mahu dia lakukan walaupun dia tahu anda faham perasaannya. Itu adalah perkara normal. Anak bukannya robot. Hakikatnya, anak-anak yang merasakan bahawa anda secara keseluruhannya adalah ibu bapa yang sensitif terhadap keperluannya, yang boleh dipercayai dan membuatnya rasa penting. Anak ini lebih mudah untuk mendengar perkataan no atau menerima rejection daripada ibu bapa. Jika mereka mahu menangis dan protes pun, tidaklah ke tahap yang ekstrim. Tetapi, jika kepada anak secara keseluruhannya, mereka merasakan bahawa anda adalah ibu bapa yang tidak sensitif, yang tidak faham tentang emosinya dan tidak membuatkan dia rasa penting, akan lebih susah untuk bekerja sama, apalagi untuk menerima rejection. Maka persepsi keseluruhan anak kepada anda itu yang penting. Dalam masa yang sama, ibu bapa janganlah terlalu takut untuk menjadi fleksibel kepada anak. Jika setiap masa anak asyik menerima rejection daripada ibu, tentulah hal ini tidak bagus untuk perkembangan anak yang sekecil ini. Sama juga jika sebaliknya, ibu asyik turut sahaja semua kehendak anak. Carilah balance. Jangan takut untuk fleksibel dan sekali-sekala turut kemahuan anak. Terutamanya jika permintaan tersebut tidak melibatkan isu-isu besar dan melanggar etika atau peraturan yang penting-penting. Misalnya, jika tiba-tiba pada hari tersebut anak meminta anda untuk bermain dengannya. Misalnya, bermain lawan bantal, pillow fight, sebelum tidur, walaupun ia tidak pernah ada di dalam rutin tidur anda. Dan kebetulan anda pun cuti pada hari tersebut. Apalah salahnya untuk anda turutkan kemahuan anak? Itulah maksudnya. Lainlah jika anak menangis apabila cuba dihalang merampas mainan daripada kawannya. Tentulah ibu tak boleh biarkan sahaja anak terlepas dengan perbuatannya. Tak bolehlah ibu jadi fleksibel membenarkan sahaja perkara itu berlaku. Kerana itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan prinsip atau nilai yang besar.